Assalamualaikum. Saya bersama teman-teman ingin membahaskan tentang satu topik iaitu cabaran pendidikan dalam membentuk ahlak belajar. Sebelum kita pergi lebih mendalam dalam topik ini, kita perlu tahu terlebih dahulu apa itu ahlak. Ahlak dari sudut bahasa, iaitu berasal dari perkataan khulq yang bermaksud sifat, perangai atau tabiat. Manakala dari sudut istilah, menurut Imam Al-Ghazali, ahlak ialah sesuatu sifat yang tertanam dalam jiwa manusia, yakni sesebuah perbuatan yang mudah tanpa memikirkan akan akibatnya. Ahlak ialah gambaran dalam diri manusia. Ini sangat penting dan pengaruhnya sangat besar dalam membentuk tingkah laku manusia. Secara amnya, ahlak boleh terbahagi kepada dua, iaitu ahlak baik dan juga ahlak yang buruk. Untuk mendapatkan sedikit pencerahan sebelum kita pergi lebih mendalam dalam topik ini, beberapa ahlak buruk yang ditampilkan oleh pelajar di dalam sekolah ialah seperti merokok, ponteng sekolah ataupun ponteng kelas, nakal ataupun bising di dalam kelas, dan juga membawa barang-barang terlarang di dalam sekolah. Jika anda semua ingin mengetahui lebih mendalam tentang topik ini, teman-teman saya akan menerangkan kepada anda semua sebentar lagi. Assalamualaikum, saya Hidayah akan mengupas cabaran yang dihadapi oleh guru dalam membentuk akhlak pelajar. Sebelum itu, saya ingin berkongsi isu semasa berkaitan akhlak pelajar. Gambar tersebut memaparkan 6 pelajar direman kerana membuli dan kejadian ini berlaku di sekolah berasrama penuh. Seperti yang semua sedia maklum, SBP merupakan sebuah sekolah yang berprestasi tinggi dari segi akademik. Namun, masih terdapat lagi kes buli seperti ini. Hal ini tidak boleh disangkal lagi kerana hasil daripada kajian kami mendapati bahawa boleh dikatakan semua sekolah mempunyai masalah disiplin. Yang membezakannya hanyalah kekerapan masalah disiplin itu berlaku. Dan ini merupakan cabaran yang paling terbesar yang dihadapi oleh guru. Antara masalah disiplin yang kerap kali berlaku ialah buli seperti dipamerkan di dalam gambar, merokok dan ponteng sekolah. Masalah disiplin ini tidak boleh diambil sambil lewa. Jika tidak dititik beratkan dari sekarang, ianya boleh mencetuskan isu yang lebih besar seperti membunuh dan pengambilan dadah. Isu-isu seperti inilah yang menjadi cabaran bagi guru dalam menerapkan akhlak di dalam diri pelajar. Hal ini kerana pelajar sudah terbiasa melakukan masalah disiplin. Mereka sudah tidak mahu mendengar arahan guru, apatah lagi nasihat guru. Terutama sekali apabila mereka mempunyai rakan rapat yang turut sama melakukan masalah disiplin. Oleh kerana itulah majoriti guru bersetuju bahawa pengaruh rakan sebaik juga merupakan salah satu cabaran bagi mereka. Guru tidak boleh mengawal siapa pelajarnya mahu berkawan. Pelajar itu sendiri yang perlu memilih kawan dengan betul. Jika pelajar tersilap langkah dalam memilih kawan, ianya akan menyebabkan pelajar terjebak dalam melakukan masalah disiplin dan perkara yang tidak bermoral. Kawan yang baik insya-Allah akan membimbing ke jalan yang benar. Selain itu, ibu bapa yang terlalu memanjakan anaknya juga menjadi sebuah cabaran bagi guru. Segelintir ibu bapa terlalu percayakan anaknya. Apabila guru menegur kesalahan pelajar tersebut, pelajar itu pulang ke rumah lalu mengadu kepada ibu bapanya. Dan ibu bapa pula yang datang ke sekolah dan memarahi guru. Perkara seperti ini sering terjadi pada masa kini dan hakikatnya tanggungjawab seorang guru itu bukanlah mudah seperti yang disangka. Seterusnya, rakan saya akan berkongsi kaedah-kaedah yang digunakan oleh guru dalam membentuk akhlak pelajar. Okey, terima kasih kepada rakan saya yang sebentar tadi. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin berkongsi mengenai kaedah-kaedah yang dapat dilakukan oleh pendidik untuk membantu pembentukan akhlak pelajar. Kini terlalu banyak kes-kes jenayah yang melibatkan pelajar sekolah seperti membuli, mencuri dan sebagainya. Statistik tangkapan pelajar dalam jenayah indeks pada 2017 merekodkan seramai 1,722 pelajar telah ditahan, manakala pada 2018 pula sebanyak 1,286 pelajar ditahan. Jika ingin dibandingkan dengan jumlah keseluruhan lebih 5 juta pelajar
seluruh Malaysia ia memanglah jumlah yang amat sikit. Tetapi, jenayah tidak sepatutnya berlaku membabitkan kalangan pelajar. Guru adalah pihak yang bertanggungjawab untuk mendidik pelajar pada masa kini supaya mereka mempunyai akhlak yang baik. Kaedah yang sesuai untuk mendidik akhlak pelajar pada masa kini adalah guru menunjukkan sikap yang positif di hadapan anak-anak murid mereka. Remaja pada masa kini cepat sangat terpengaruh dengan keadaan sekeliling mereka. Jika mereka tergolong dalam kalangan orang-orang yang baik, pasti mereka juga akan mengikuti tingkah laku tersebut. Jika tidak, ia akan jadi sebaliknya. Contohnya, mereka akan berhadapan dengan masalah disiplin yang dilakukan oleh mereka. Kini, terlalu banyak pelajar menganggap mereka tidak perlu mengikut peraturan di sekolah kerana mereka rasa tidak bebas jika adanya peraturan tersebut. Oleh itu, pihak sekolah haruslah memainkan peranan yang penting agar mereka berasa selesa dan selamat apabila mereka berada di sekolah untuk melakukan pembelajaran. Selain itu, guru kaunseling perlulah menjadi pendengar yang baik kepada mereka yang mempunyai masalah peribadi supaya mereka merasakan ada tempat untuk mereka luahkan masalah mereka. Kini, pelajar tidak ingin berjumpa dengan kaunselor kerana mereka berasa tidak selesa untuk meluahkan hal peribadi mereka kerana sebahagian kaunselor pada masa kini tidak profesional melakukan tugasan mereka sebagai kaunselor kepada mereka yang memerlukan kaunseling. Sebagai guru di sekolah amatlah penting untuk mendidik pelajar mereka agar mereka menjadi insan yang berguna pada masa yang akan datang kepada masyarakat dan juga negara. Adakah anda tidak bangga jika salah seorang daripada anak murid anda dapat mengharumkan nama negara suatu hari nanti? Oleh itu, sayanglah pelajar anda seperti mana anda sayangkan keluarga anda supaya mereka berasa selesa apabila mereka berada di dalam sekolah. Seterusnya, rakan saya akan membentangkan mengenai perubahan zaman mempengaruhi akhlak pelajar. Terima kasih. Okey. Anda semua telah didedahkan dengan kaedah dan cabaran pendidik dalam melahirkan pelajar yang berakhlak dan bersikap yang baik. Akan tetapi, apakah punca berlakunya cabaran yang dialami oleh guru tersebut? Jadi, di bahagian ini saya Nurul Nazihah ingin membincangkan tentang perubahan zaman yang dapat mempengaruhi akhlak pelajar. Okay, menurut carian yang saya lakukan, terdapat banyak masalah jenayah yang melibatkan para pelajar, terutamanya pelajar pada zaman sekarang. Kenyataan tersebut menjelaskan bahawa perubahan zaman memainkan peranan penting dalam mempengaruhi akhlak pelajar. Boleh diperhatikan menggunakan mata kasar, dunia sekarang sedang berkembang maju dalam pembangunan teknologi. Media merupakan satu alat yang dapat merangsang dan mempengaruhi sikap serta tingkah laku individu atau masyarakat yang merangkumi semua aspek kehidupan manusia. Terdapat banyak fenomena hari ini yang menyaksikan kewujudan pengaruh media massa seperti media cetak, media elektronik sebagai punca kepincangan akhlak dalam kalangan belia. Hal ini kerana penyalahgunaan media elektronik telah mengundang berlakunya pelbagai kesan buruk terhadap masyarakat, terutamanya golongan remaja yang terdiri daripada kalangan pelajar. Okey, boleh dijadikan contoh, pada zaman yang serba canggih ini, kebanyakan sekolah mewajibkan penggunaan gadget semasa sesi pelajaran, berbeza dengan zaman dahulu yang tidak terdedah dengan kemajuan teknologi. Perkara ini dapat memberi kesan positif dan negatif dalam kalangan pelajar. Dengan penggunaan gadget di sekolah, membolehkan para pelajar mencari jalan yang mudah untuk lulus dalam peperiksaan. Mereka boleh mengakseskan telefon pintar mereka untuk mencari jawapan agar mereka lulus dalam peperiksaan. Selain itu, aplikasi hiburan yang disediakan dalam gadget telefon pintar ini boleh mendatangkan impak yang negatif sekiranya para pelajar terlalu taksub. Hal ini boleh dilihat apabila ramai kalangan pelajar yang sering mengabaikan pelajaran dan mengulang kaji pelajaran kerana mereka terlalu fokus dengan alat teknologi ini.
Boleh dijadikan contoh, mereka lebih memilih untuk melayari laman sesawang seperti Facebook, Twitter, Instagram dan sebagainya daripada melakukan perkara yang berfaedah kepada masa depan mereka yang kelak. Okey, jadi jelaslah bahawa perubahan zaman masa kini mempengaruhi akhlak pelajar. Okey, seterusnya saya memberi peluang kepada rakan sekumpulan saya untuk memberi kesimpulan tentang topik ini. Terima kasih. Kesimpulannya, generasi muda pada hari ini perlu diterapkan dengan perlakuan baik, adab dan tata susila insan dalam hubungan sesama manusia, alam dan Tuhan bagi melahirkan generasi yang dapat mewujudkan kesejahteraan dan keharmonian negara. Pihak sekolah dan guru perlu memainkan peranan yang penting dalam pembangunan nilai akhlak pelajar. Kepelbagaian jenis dan budaya sekolah yang wujud haruslah menekankan ke arah pembentukan nilai murni pelajar. Guru yang mengajar dari pelbagai mata pelajaran, pelbagai pengalaman mengajar dan pelbagai personaliti haruslah berperanan memberi kesedaran tentang nilai dan moral kepada pelajar di dalam proses pengajaran dan pembelajaran mereka. Hasil daripada keprihatinan terhadap pendalaman nilai dan moral akan memberi kesan yang positif dalam pembangunan nilai pelajar. Tugas dan tanggungjawab guru menyempurnakan akhlak adalah selaras dengan hasrat falsafah pendidikan kebangsaan yang menyatakan bahawa pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha menyeluruh dan bersepadu bagi mewujudkan insan yang seimbang dan harmoni dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Ini juga selaras dengan matlamat sistem pendidikan negara iaitu sentiasa berpaksikan kepada melahirkan pelajar yang bukan sahaja berilmu dan mampu bersaing, malah pada masa yang sama membentuk warga negara yang bertunjukkan nilai etika dan kerohanian yang tinggi. Tanpa memasukkan elemen pendidikan nilai dalam pengajaran dan pembelajaran, cita-cita untuk melahirkan generasi yang cemerlang dalam semua aspek tidak akan berhasil. Hanya penerapan nilai dan pendidikan moral dan akhlak mampu mendidik dan membentuk individu menjadi seorang yang benar-benar rasional, amanah, bertimbang rasa dan bertanggungjawab. Ingin juga saya selitkan cadangan supaya pihak sekolah khususnya perlu lebih peka terhadap permasalahan yang berlaku di sekolah, terutamanya berkaitan dengan masalah salah laku dan juga disiplin yang dilakukan oleh pelajar di sekolah tersebut. Hal ini demikian kerana pelajar yang banyak menghabiskan masa mereka di sekolah berbanding di rumah. Oleh sebab itu, peluang ini boleh diambil oleh pihak sekolah untuk membentuk nilai-nilai murni dalam diri pelajar menerusi program atau aktiviti akademik. Hal kebajikan seharusnya diambil berat oleh pihak sekolah agar kebajikan pelajar yang betul-betul memerlukan terjaga. Akhir kalam, ingin saya kongsikan beberapa kata hikmah berkaitan dengan guru, iaitu guru yang bijak tidak membawamu ke rumah kebijaksanaan, tapi lebih banyak membimbingmu di ambang pintu akalmu. Guru yang baik itu ibarat lilin, membakar dirinya demi menerangi jalan orang lain. Jika anda seorang guru, bantulah anak murid anda dengan sepenuh jiwa raga, dan jika anda seorang pelajar, hormatilah guru anda sebagaimana anda menghormati ibu bapa anda. Sekian saja daripada kami. Assalamualaikum.